Datuk Seri, ada yang tanya apa yang saya dapat kalau saya buat banci ni, dan adakah semua maklumat yang saya bagi ni dirahsiakan, Datuk Seri? Saya jawab yang kedua, yang maklumat yang dibagi memang dirahsiakan. Maknanya kita dalam peruntukan akta banci dan peruntukan akta perangkaan, maklumat individu memang tidak boleh disebarkan kepada umum. Yang perlu dikeluarkan adalah statistiknya. Statistiknya mengikut jantina, mengikut kohort umur, profil, top 20 pekerjaan apa dan berapa ramai misalnya berpendidikan masih lagi pendidikan rendah dan sebagainya. Maknanya kita tidak berminat untuk mengemukakan si A ni apa dia punya ni. Itu akan dimasukkan dalam konteks jadual-jadual statistik yang tidak kita tahu siapa dia. Tetapi secara umumnya kita tahulah berapa yang duduk di atas, di bawah, berapa yang memerlukan kemudahan ni, di kawasan mana yang masih tertinggal dan sebagainya. Itu kita ni. Kemudian yang pertama ni soalan. Yang pertama tadi apa yang saya dapat kalau saya buat banci? Yang kita dapat tadi macam tadilah, maknanya dalam kehidupan bernegara ni ialah kita nak supaya perkara-perkara yang perlu disediakan oleh kerajaan yang kita gunakan secara kolektif tadi, kita punya sistem pendidikan, sistem kesihatan, sistem ekonomi kita tidak kaku lah, maknanya tidak bergerak. Bila tak bergerak menyebabkan kita mungkin tertinggal ataupun ke belakang, bahkan akan mewujudkan keadaan suasana yang tidak menyenangkan, ketidakselesaan. Bila ada misalnya macam saya nyatakan selalu dalam konteks negara kita, setahun kelahiran, setahun lebih kurang 550,000 ataupun 1,5 juta lah untuk kita mudah. Jadi dengan 1,5 juta kelahiran tu, kita nak mengetahui apakah akan berlaku pada mereka nanti. Sistem statistik ni kan, bila lahir je dah kita kira ni, Fariza. Dalam maklumat kelahiran tu kita tahu dia punya berat badan, jantina, di mana mereka lahir. Kemudian mereka pula nanti akan perlukan kesihatan. Kemudian lepas tu 6 tahun nak perlu pergi sekolah. Kemudian nak pergi sekolah pula, lepas pergi universiti, lepas tu nak bidang apa nak ambil. Lepas tu dah graduate, nak bekerja apa pula. Jadi bila ditanyakan tadi apa kita dapat, mana akhirnya supaya semua orang yang ada dalam negara kita ini mempunyai peluang kehidupan yang lebih baik, dan ianya perlu disediakan secara sistem bernegara, dan check on balance ni dapat dilaksanakan daripada tahun ke satu tahun tu. Kalau dahulu kita telah baik, macam mana kita nak baik, dan pastinya cabaran sesuatu masa tu berbeza-beza lah. Jadi ini yang saya nampak cabaran yang sekarang lagi besar ya, Prof, kerana kita menjadi negara yang hampir 80-90% dah negara yang duduk di bandar. Dulu yang di luar bandar tu kehidupannya simple, tidak kompleks. Kalau tak merancang betul-betul pun tidak apalah sangatlah. Tetapi kalau di bandar ni nak pergi kerja pun kena rancang betul-betul. Nak pergi pukul berapa kata tak sampai dah. Siapa nak uruskan anak dan sebagainya, banyak perkara lah yang perlu dilakukan. Maknanya dengan adanya jawapan yang diberi dengan baik, kita akan dapat satu sistem perkhidmatan pengangkutan yang baik, sistem ekonomi yang baik. Misalnya kita nak tentukan misalnya pembekalan makanan, tapi data-data yang ini kan tidak semualah data yang digunakan untuk perancangan ni berasaskan hanya data banci. Data banci ini hanya memberikan data yang komprehensif bagi demografi profil penduduk. Tapi kita kena lihat juga data-data lain tentang data tentang ekspor, import, data ekonomi. Sebenarnya ada data satu lagi banci dilaksanakan oleh jabatan secara berkala, iaitu banci ekonomi. Banci ekonomi ni syarikat pula, syarikat yang akan menjawab. Ini kita akan buat pada tahun 2022. Biasanya 5 tahun sekali lah. Yang ini untuk penduduk dulu, penduduk dan rumah. Lepas ni akan ada banci ekonomi. So ekonomi kita tengok pelaburan, pekerjaan, teknologi, produktiviti. Jadi data-data tadi akan digabung, jalinkan dengan data banci. Akhirnya kita dapatlah merancang merancang sosial, demografi. Kita nak menjadikan negara kita tentang negara yang tua, jaga hayat kita yang masih makin panjang, 72 bagi lelaki, 77 bagi 77 tahun bagi perempuan tu. Kita bersedia tak dengan memastikan bila ramai warga tua ini mereka diberi perhatian. Dan satu lagi kepada yang masih bekerja ni, mampu tak untuk menghasilkan pekerjaan yang mereka nanti juga akan membantu negara dari segi percukaian misalnya. Sebenarnya yang dah berumur tua ni mereka dah tak menyumbang dah. Dia masih kata dalam statistik dia berkata ini sebuah tanggungan yang kita perlu halusi. Jadi perkara-perkara ini yang mungkin secara
langsung immediately tu kesan kalau kita tak memberi kerjasama, tak membantu tu tak nampak, tapi sebenarnya kesannya besar. Takkan tidaklah ada kesan macam kita tak bayar bil air, bil elektrik terus tak dapat bekalan. Kalau dapatlah kesan macam itu, saya ingat kesan dia besar pada pada lah. sistem negara, alokasi sumber. Sepatutnya kawasan ni yang patut ni dapat peruntukan yang lebih. Tapi oleh kerana kita tak jawab betul-betul, mungkin tak sampailah peruntukan di situ. Jadi perkara ini yang kita tak nak data-data ni asalnya tidak berapa tepat berlaku dalam ni panggil herotan dalam penghasilan maklumat tu menyebabkan agihan peruntukan pun tidak cekap, dan bila berlaku macam tu impak kepada dasar ataupun program yang dilaksanakan tidak optimum lah. Dan kita kena ingat sumber-sumber sentiasa terhad. Keinginan nak dilakukan banyak sangat kan. Kat sini lah memerlukan perancangan apa yang patut dilakukan, apa yang perlu diberi keutamaan. Jadi peranan kita semua, terutamanya kita yang educated ni, kena memberi juga maklumat kepada yang tidak ada maklumat yang seperti yang kita tahu ni, bahawa banci ini amat penting dan menjadi tanggungjawab dan juga merupakan masa depan kita lah. So, jangan kita ambil ringan tentang kepentingan ini, walaupun kita telah ada segala-galanya duduk di bandar dan sebagainya. Tapi banyak lagi penambahbaikan ataupun polisi-polisi awam yang boleh dihasilkan berdasarkan data-data banci yang akan kita keluarkan selepas bancian ini selesai dilaksanakan.